Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita tengok suratul Hajj, surah yang ke-22, ya, sesuai dengan situasi haji dan korban kita. Jadi malam ni kita ulang kaji beberapa perkara yang berkaitan dengan haji, ya, dan korban. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki, ya, persepsi kita tentang dua-dua ibadah itu dan memperbaiki salah faham kita mungkin, ya, tentang kedua-dua ibadah. Jadi ayat yang kita akan tengok, tuan-tuan boleh tengok, boleh capai Quran ataupun buka handphone masing-masing. Suratul Haji, surah yang ke-22, ayat yang ke-27, ya. Surah yang ke-22, ayat yang ke-27. Jadi boleh buka Quran. Muka surat bercetak 335. Kalau tuan-tuan pakai Quran bercetak, muka surat 335, ayat 27, ya. Jumpa? Jumpa, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa azzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Jadi perintah Allah, ya, wa azzin, dan berilah peringatan, serulah, ya, yang lebih tepat lagi serulah. Daripada bahasa Arab, ya, azzana yu'azzinu, azzin, serulah. Sebab itu orang yang menyeru manusia untuk datang ke masjid, ke musalla, kita panggil muazzin, ya, penyeru. Azan, seruan, ya. Azan, seruan. Muazzin, orang yang menyeru. Wa'azzin, dan berilah peringatan, serulah, ajaklah, panggillah, ya. Finnas, umat manusia, bil haji, untuk buat haji, yaitu karijalan, pasti mereka datang kepadamu, datang ke rumah Allah, rijalan, dengan berjalan kaki, ya. Mungkin tuan-tuan tak pernah tengok orang pergi haji jalan kaki, ya. Tapi orang jalan kaki ni sejak zaman dulu, zaman Nabi sampailah sekarang, ya, orang pergi haji jalan kaki. Kita tak boleh bayang. Tuan-tuan kalau tak pernah tengok orang pergi haji, ya, di Madinah, ya, dalam perjalanan Madinah pergi Mekah ataupun daripada airport Jeddah pergi ke Mekah, tuan-tuan tak dapat bayangkan. Tapi kalau tuan-tuan pernah ada pengalaman buat haji, tuan-tuan tahu ada manusia yang berjalan kaki, ya. Orang Malaysia selesa naik kapal terbang daripada airport, ya, Subang, ada, kalau dulu Subang, kalau sekarang KLIA, sampai di Jeddah. Di Jeddah ada bas yang menunggu, ya, aircon. Kalau dia masuk ke Madinah, dia selesa juga, ya, 10 hari di Madinah, 8, 9, ada yang 10 hari di Madinah. Kemudian daripada Madinah naik bas, ya, menuju ke Mekah, ya, selesa, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tengok orang yang berjalan kaki, keadaan yang sangat panas, ya. Jadi suhu minggu ni, tuan-tuan, 42-43 darjah Celsius di Mekah, ya. Boleh mencecah 45 darjah Celsius ketika wukuf nanti, tuan-tuan, ya. Cuba tuan-tuan bayangkan, Malaysia kita baru 35 darjah, ya. Di sana 35 tu biasa, ya. 43, 44, 45, 46, boleh cecah 50, ya. Dengan keadaan yang kering. Kita di Malaysia lembap, ya, di sana kering. Cuba tuan-tuan bayang. Sebab tu haji ni, tuan-tuan, Allah ampun dosa.
Jadi tuan-tuan yang belum buat haji mesti bercita-cita besar ya untuk pergi haji secepat mungkin. Usahakanlah macam mana pun caranya, asalkan cara itu betul ya, usahakan. Kerana orang datang ya rijalan dengan berjalan kaki. Jadi kalau tuan-tuan daripada Madinah contoh, Ustaz bagi contoh ya. Ni tuan-tuan yang tak ada pengalaman. Ataupun tuan-tuan masuk Mekah terus. Tuan-tuan tak ada tengok jemaah haji daripada Madinah. Tuan-tuan daripada hotel naik bas pergi ke Bir Ali, tuan-tuan ambil uduk, ada yang mandi, ada yang pakai ihram, tuan-tuan naik bas, tuan-tuan pun mulakan niat ihram. Niat ihram kita buat di atas kenderaan. Tuan-tuan, antara fiqh yang paling susah ialah fiqh haji. Tuan-tuan yang walaupun 5 tahun, 10 tahun lagi nak pergi belajar buat haji, sebab buat haji ni payah tuan-tuan. Ya, ada pantang larang dia, ada wajib haji, ada sunat-sunat, ada rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi kita tengok ya, kita naik atas bas, masuk dalam bas, kita nak mula dah labbaik Allahumma labbaik, nak menuju ke Mekah, masuk melalui Tan'im ya. Tetapi kita tengok di tepi-tepi jalan ada orang yang berjalan kaki, pergi Mekah jalan kaki. Kalau naik unta 8 hari perjalanan Mekah Madinah atau Madinah Mekah 8 hari ya. Kalau berjalan kaki lebih daripada 2 minggu. Tuan-tuan, kita naik bas 5 jam sampai. Kalau dengan train 2 jam setengah sampai. Ya, mereka dah jalan kaki tepi jalan. Ya, pakai ihram tau. Bukan pakai baju lengkap macam ni, pakai jubah ke pakai serban tak tuan-tuan. Dah pakai ihram sebab bila mereka keluar daripada Bir Ali tempat miqat, mereka kena keluar dalam keadaan berihram, sudah niat. Ya, apa yang mereka tolak? Mereka tolak troli tuan-tuan. Ya, troli macam tuan-tuan pergi ke Tesco tu, pergi ke Giant, ada troli tu. Ya, letaklah air kat situ, makanan apa semua sebagainya, tolak troli tu. Ya, dengan senyuman. Kita dalam bas komplain sebab aircon tak kuat. Bila kita tengok kat luar, ya, kalau ustaz selalu kata, tuan-tuan, ya, cuba tengok kat luar, siapa ada kat luar? Dia tengok orang sedang berjalan kaki. 2 minggu perjalanan tuan-tuan. Ya, tak ada komplain pun. Kita yang dalam bas komplain. Kadang-kadang manusia ni tak pandai mensyukuri nikmat Allah tuan-tuan. Termasuk kita ya. Sebab itu Al-Quran mengajar kita untuk berdoa kepada Allah, minta supaya diajar cara mensyukuri nikmat. Antaranya Nabi Allah Sulaiman ya. Dalam Quran Allah catat cerita Nabi Allah Sulaiman, minta supaya Allah ajar dia cara bersyukur. Sebab kita nikmat banyak tuan-tuan. Nikmat Allah bagi pada kita ni kalau suruh senarai tak tersenarai. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, ayat yang ke-18 ya, surah An-Nahlu ya, surah yang ke-16 ya. An-Nahlu tu surah lebah. Ada ayat 18 Allah kata wa in ta'uddu ni'matallah, jika kamu nak hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Banyak nikmat Allah tuan-tuan. Nikmat Allah terlalu banyak ya. Jadi dalam banyak surah dalam Quran, surah Ibrahim Allah ulang balik ayat yang sama, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Banyak sangat ya. Jadi orang jalan kaki kat luar tu 2 minggu tuan-tuan jalan, senyum aja ya. Daripada Bangladesh, daripada India, daripada Pakistan ya. Jadi kita tengok, kita banding dengan kita ya. Kita selesa naik bas ya. Tapi mereka dalam keadaan berjalan kaki, panas ya. Mengharungi, kita kata, padang pasir Madinah ke Mekah tu tuan-tuan. Sebab itu ya, apabila Nabi Allah Sulaiman minta pada Allah ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya ila akhiril ayat ya. Nabi Sulaiman minta, Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, ajar kepada aku ya, ajar kepada aku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka ya, ajar kepada aku cara supaya aku boleh bersyukur kepadamu ya. Syukur atas nikmat allati an'amta alayya, atas nikmat yang kau telah bagi pada aku, wa ala walidayya, begitu juga kepada kedua ibu bapa aku. Maknanya nikmat ni banyak. Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi dan rasul yang dapat wahyu pun minta supaya Allah ajar dia cara bersyukur. Ini kan pula kita tuan-tuan. Jadi kalau kita ni dianggap orang yang tidak bersyukur, tuan-tuan jangan marah. Pasal apa? Sebab banyak benda kita dapat tapi kita tak syukur tuan-tuan ya. Sepatutnya bila kita dapat nikmat daripada Allah, ibadah bertambah ya. Kalau biasa sembahyang 2 rakaat ya, tapi nikmat Allah bagi
apa ni, sembahyang duha, ya, tambah jadi 4, tambah jadi 6. Ni kita berada pada 10 terbaik dalam setahun, ya, 10 al-ashrul, ya, al-ashrul awail, 10 yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Tambahlah ibadat tuan-tuan, ya. Majlis-majlis ilmu ni sepanjang 10 malam ni datang tuan-tuan, datang majlis ilmu, sembahyang berjamaah di masjid, ya. Tambah ibadah-ibadah sunat, ba'diyah isyak 2 rakaat tambah jadi 4, ya. Biasakan buat yang lebih tuan-tuan, jangan biasa buat sekadar cukup makan. Kalau exam tuan-tuan nak pula makan penuh, ya. Tapi kalau ibadah tuan-tuan sekadar melepas batuk di tangga, tak mau tuan-tuan. Kita nak buat yang terbaik, sebab benda ni kita nak persembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada manusia yang rijalan berjalan kaki. Dulu, ya, ustaz ingat dulu zaman Nabi je jalan kaki. Rupanya sampai sekarang jalan kaki tuan-tuan, ya. Berjalan kaki. Ada seorang tokoh diplomat daripada Austria, ya, Leopold Weiss. Dia ni orang Yahudi tuan-tuan. Masuk Islam, ya, kahwin dengan orang Morocco, belajar bahasa Arab, terjemah Quran. Belajar bahasa Arab sampai boleh terjemah Quran tuan-tuan. Ya, tu hebatlah, seronok, ya. Kita dengar macam tu seronok tuan-tuan, gembira. Kita orang Melayu yang lahir-lahir kenal alif bata pun tak belajar bahasa Arab betul-betul, ya. Orang bukan Islam, Yahudi lagi, masuk Islam belajar bahasa Arab tuan-tuan, terjemah Quran, ya. Maknanya sampai ke peringkat dia boleh terjemah Quran, hebatlah, ya. Jadi bila dia datang buat haji, dia sewa unta tuan-tuan. Dia sewa unta, masuk aja sempadan Arab Saudi daripada Jordan, dia naik unta, ya, menuju ke Mekah. Sebab dia kata aku nak rasa macam mana Nabi SAW buat haji dulu. Kita tak ada tuntutan lah tuan, naik unta tak ada tuntutan, tapi maknanya dia kata aku nak rasa. Dia tulis satu kitab, Road to Mecca, ya. Dalam bahasa Inggeris, tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan boleh google saja, carilah buku tu, Road to Mecca, pengalaman dia buat haji, ya, dengan menunggang unta. Kerajaan Arab Saudi bila tahu, ya, dia naik unta, maka kerajaan Arab Saudi sediakan kereta diraja, ya. Sebab dia diplomat, ya, dia diplomat tuan-tuan, dia duta. Jadi kena dilayan secara duta, tapi dia tak mau, kerana dia kata aku nak rasa bagaimana susah peritnya, payahnya Nabi SAW bersama para sahabat mengerjakan haji, datang dengan menunggang unta. Sebab tu dalam ayat ni tuan-tuan, ya, ayat yang ke-27, kalau tuan-tuan tengok ada 2 benda. Yang pertama rijalan. Rijalan maknanya berjalan kaki tuan-tuan. Wa ala kulli dhamir, dan berada di atas unta yang kurus. Tuan-tuan, bahasa Arab ni kena belajar, ya. Sebab tuan-tuan yang tak pernah belajar bahasa Arab mungkin tak rasa, tapi kalau tuan-tuan belajar walaupun sikit, tuan-tuan akan dapat satu nikmat yang orang lain tak dapat tuan-tuan, ya. Sebab tu kita tengok budak-budak sekolah agama, anak-anak kita yang belajar sekolah agama, ya, bila dia belajar beza tuan-tuan. Budak sekolah agama dengan budak sekolah sains, sekolah teknik, MRSM beza, ya. Walaupun mungkin budak sains, budak MRSM tu result dia lagi bagus, ya, walaupun dia belajar overseas, kita kata belajar di England, di US, di mana-mana lah, ya. Anak-anak kita yang belajar agama mungkin belajar di Morocco, belajar di Mesir, ya. Kita kata dari segi negaranya negara-negara dunia ketiga, ya. Tetapi dari segi penguasaan Quran dia tuan-tuan, bila dia baca Quran sedap, kita dengar, ya, sejuk hati kita tuan-tuan, ya. Dengar dia baca Quran, dengar dia mengimamkan solat, ya, dengar dia berbahas tentang maksud-maksud Quran. Benda-benda ni benda-benda yang tak boleh dijual beli tuan-tuan, ya. Kalau ada orang nak offer lah, dia kata ustaz, kepandaian bahasa Arab ustaz tu, kemahiran ustaz untuk memahami Quran tu saya nak beli dengan harga 10 juta, orang tak jual tuan-tuan. Pasal apa? Sebab nak sampai ke tahap kita boleh memahami Quran, itu nikmat yang sangat besar. Sebab tu tuan-tuan, tuan-tuan sebutlah nikmat apa dalam dunia ni. Antara nikmat yang paling besar ialah nikmat beribadah, ya, dalam bahasa Arab. Quran, ya, dalam bahasa Arab. Tuan-tuan nak solat dalam bahasa Arab. Mana ada bahasa lain tak boleh tuan-tuan, batal solat. Ya, baca Quran, takkan tuan-tuan tak baca Quran? Tuan-tuan tak nak faham Quran ke? Ya, takkan tak nak faham. Jadi sikit sebanyak kena belajar juga tuan-tuan, ya. Ambil Quran tu, tengok makna-makna dia. Jangan kita sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Kerana Quran ini adalah mukjizat wahyu Allah yang masih kekal sampailah hari akhirat, ya, sampai hari kiamat, sampai di syurga pun masih kita membaca Al-Quran, walaupun bukan untuk tujuan ibadat lagi. Jadi wa ala kulli dhamir, ya. Dulu kita fikir juga sebab apa Allah kata dengan menunggang unta yang kurus, ya. Bukan makna unta tu kurus dah,
Tetapi kerana unta tu berjalan jauh, ya, unta ni berjalan jauh tuan-tuan. Tadi Ustaz sebut Madinah pergi Mekah tadi berapa hari tuan-tuan? Madinah pergi Mekah tadi baru sebut tadi tuan-tuan, berapa hari? 8 hari tuan-tuan. Tuan-tuan boleh guna, ya, boleh guna 2, ni 3 tuan-tuan, ni 4, 5 tuan-tuan boleh guna. Sebab tuan-tuan pakai itu Ustaz tak dengar, ya. Kadang-kadang Ustaz buat dengar aja, ya, okey, tak dengar tuan-tuan. Mana dengar? Tuan-tuan ingat dengar ke? Tak dengar, ya. Sebab tu kalau Ustaz pakai mask pun tuan-tuan tak dengar, berdengung bunyi dia. Sebab tu kita buka. Jadi tuan-tuan boleh guna jari, tuan-tuan boleh angguk, tuan-tuan boleh kata ya, tuan-tuan boleh kata tak, tuan-tuan boleh tanya soalan, ya. Gunakan peralatan yang Allah bagi pada kita tuan-tuan, ya. Sebab agama ni kita kena faham sungguh. Bab dunia kita tak berapa pandai tak apa tuan-tuan, ya. Bab dunia ni kalau kita tak berapa pandai, dia tidak masuk ke dalam neraka, tak ada tuan-tuan. Tapi kalau bab agama tak pandai, masuk neraka tuan-tuan, ya. Bab dunia tuan-tuan tak pandai kereta, ya, macam ustaz tak pandai, ya, tak pandai tentang enjin, tak tahu tuan-tuan, tak belajar dan tak berminat nak belajar. Tapi kita pakai kereta. Jadi kalau rosak, ya, hantar ke mekanik. Kalau mekanik tu tipu pun tak tahu apa, sebab memang tak tahu, ya. Maknanya tuan-tuan, kalau setakat tak tahu tentang dunia, tuan-tuan kena tipu di dunia lah, tapi di akhirat tak kena tipu. Tapi kalau tuan-tuan tak pandai akhirat, tak pandai agama tuan-tuan, dunia pun kalah, akhirat pun kalah tuan-tuan. Tak ada apa tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tengok manusia yang bila dia jatuh sakit, harta yang banyak tak boleh tolong tuan-tuan, ya. Anak ramai, ya, harta melimpah ruah, tapi ada tak anak yang tolong jaga, anak yang tolong, ya, kita kata rawat dia, ya, anak yang membacakan Al-Quran pada dia? Tak ada tuan-tuan. Tak ada makna tuan-tuan, walaupun ada 10 anak, 15 anak, ya. Itu cerita dia. Cuba tuan-tuan bayangkan, ya. Okey, jadi mereka menunggang unta yang kurus kerana asalnya gemuk, tapi kerana perjalanan jauh tuan-tuan. Dan mereka datang yatina min kulli fajjin amik, mereka datang daripada penjuru dunia yang jauh, ya. Min kulli fajjin, daripada pelusuk, daripada jalan-jalan amik, yang jauh, yang ba'id tuan-tuan. Maknanya nak bagi tahu orang datang jauh. Ayat ni tuan-tuan, ayat 27, para ulama sebut 27 ni bukan saja-saja nak menunjuk bahawa ada 27 negara dalam dunia ni yang boleh datang haji jalan kaki. Tuan-tuan, bukan saja-saja. Tuan-tuan ingat saja ke ayat 27, 28, 29? Ini semua ada sebab musabab dia tuan-tuan. Allah tak akan main letak saja. Allah Maha bijaksana, ya. Rupa-rupanya ada 27, tak kurang 27 negara yang boleh datang haji dengan berjalan kaki atau naik unta, ya. Antaranya yang paling dekat apa tuan-tuan? Yaman duduk bawah Arab Saudi. Yaman boleh datang dengan unta, dengan jalan kaki. Yaman, Oman, ya. Kemudian kita ada apa lagi? Kita ada Qatar, ya. Kita ada Bahrain, ya. Emirat Arab Bersatu, ya. Kita ada Iraq, kita ada Iran, Turkmenistan, Uzbek, ya. Kita ada Pakistan, Bangladesh, India. Semua orang tu datang berjalan kaki sebahagian tuan-tuan. Al-Imam Al-Bukhari datang daripada Bukhara tu, ya. Bukan kejap perjalanan tuan-tuan, lebih daripada 2 bulan pergi haji, ya, dalam keadaan panas. Kita ni alhamdulillah selesa sungguh tuan-tuan. Maknanya kalau kita, ya, tak pergi juga kalau ada duit, kalau tak ada kemampuan tu lain. Ini ada kemampuan, ada duit, ada kemampuan, ada masa, tapi tak pergi juga, maknanya leceh lah kita ni tuan-tuan, kalau banding dengan orang-orang terdahulu, ya. Jadi ada yang dalam perjalanan jatuh unta pun ada, patah tengkuk mati pun ada. Ada sahabat Nabi yang jatuh daripada unta, patah tengkuk, meninggal. Dan Nabi tunjuk, ya, mereka ketika dikebumikan tidak ditutup kepalanya. Pasal orang yang dalam ihram kita tak boleh tutup kepala. Mana boleh tuan-tuan? Walaupun di Malaysia tuan-tuan pakai serban, tuan-tuan dalam ihram tuan-tuan tak boleh tutup kepala. Tak boleh tutup kepala, ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab memang dalam ihram kepala tak boleh tutup. Kalau dikebumikan dalam keadaan kepala terbuka. Nanti di akhirat, di mahsyar tuan-tuan, kita akan dengar orang yang bertalbiyah. Di mahsyar nanti kita akan dengar labbaik Allahumma labbaik. Terkejut kita. Kita kata haji kat dunia, pasal apa ada orang talbiyah? Rupa-rupanya mereka ini adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan berihram. Sama ada ihram umrah atau ihram haji tuan-tuan. Itu menarik, ya. Kita tak tahu berapa ramai, berapa ribu, berapa ratus ribu manusia yang dalam perjalanan nak pergi haji mereka meninggal dunia. Jatuh unta, ya, kena patuk ular, diserang serigala dan sebagainya tuan-tuan.
Kerana apa? Kerana mereka datang berjalan kaki dan dengan menunggang unta yang kurus. Ya, itu cerita dia. 6 tuan-tuan ya, itu ayat 27. Jadi ada 27 negara di bawah Yaman tadi. Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Kuwait, ya, kemudian Emirat, itu yang sebelah bawah. Kalau sebelah atas negeri Syam, Jordan, ya, apa ni, Palestin, Lebanon, Syria, itu semua boleh datang dengan kenderaan. Kalau sekarang dengan kereta boleh, dengan bas boleh tuan-tuan. Sebab tu pelajar-pelajar Malaysia yang belajar di Jordan, dia datang pergi umrah ke Saudi, dia datang dengan bas, sewa bas tuan-tuan ya. Ada yang sewa kereta, maknanya boleh dengan menunggang kenderaan darat boleh. Kalau dulu berjalan kaki ataupun naik unta. Kadang-kadang bertukar, unta seekor tapi 7 orang bergili-gili tuan-tuan, sebab kenderaan tak cukup ya. Ni orang dulu susah tuan-tuan. Okey ya. Jadi itu 27 negara ya, lebih kurang 27, termasuk daripada Uzbekistan tu jauh ya. Kalau daripada negeri China, kita baca sejarah Melaka, Laksmana Cheng Ho ya, Laksmana Muhammad Cheng Ho, Muslim. Beliau dilantik sebagai ketua jemaah haji negara China. 2 kali bawa haji orang Cina tuan-tuan. Dia jadi apa kita panggil, jadi syekh haji. Dia yang bawa, dia jadi nahoda. Jadi mereka datang daripada laut Cina Selatan tu, maknanya mereka naik kapal sebab jauh sangat. Tapi belah-belah India, belah Bangladesh, ini semua boleh jalan kaki tuan-tuan. Tuan-tuan jangan terkejut ya, ramainya orang datang berjalan kaki sebab mereka hanya duit untuk masuk Saudi je. Ada duit tiket untuk sampai di Saudi. Daripada Madinah mereka berjalan kaki tuan-tuan ya. Ni ramai kalau kita tengok ya. Ada cerita tuan-tuan, seorang muda ya, ketika dia sedang tawaf ya, ceritanya masyhur, dia sedang tawaf. Bila dia tawaf dekat-dekat nak habis, dia tengok ada seorang pakcik sedang tawaf dalam keadaan yang sangat lemah. Dia pakcik itu lemah sangat tuan-tuan, macam nak rebah dia. Jadi budak ni dalam kepala dia kata, aku siap aja 7 ni, aku siap solat di belakang apa ni, makam Ibrahim ya. Aku nak pergi tolong pakcik ni. Jadi dia dah berniat dah. Jadi dia pun siapkan 7 pusingan. Bila siap 7 pusingan, dia pun cari pakcik tadi. Dia tengok pakcik tu ya, masih lagi apa ni, tawaf. Dia pergi dapatkan pakcik tu, dia papah pakcik tu tuan-tuan. Dia papah pakcik tu supaya dia boleh tolong ya. Jadi bila tanya pakcik tu kata ada 2-3 pusingan lagi. Maka dia pun papah, pusing habis sampai pusingan ke-7 selesai. Pakcik tadi pun solat di belakang makam Ibrahim ya, berbetulan dengan multazam ya. Dia pun berdoa. Habis doa, pakcik ni pun tanya budak tadi, dia kata terima kasih lah ya, dalam bahasa Arab lah ya, terima kasih banyak sebab tolong saya siapkan ya apa ni, tawaf ni. Pakcik tu kata pada budak tadi, budak ni kata tak apa pakcik, syukur pada Allah, saya bantu saja ya. Pakcik ni pun tanya pada budak tadi, dia kata min aina anta, min ai balad anta ya bani, wahai anak, kamu datang daripada mana ya. Kata budak tadi, saya jauh pakcik. Pakcik tu kata daripada mana ya, daripada negara mana, min ai balad ya. Jadi dia kata saya daripada Madinah. Maknanya daripada Madinah ke Mekah tadi 8 hari naik unta ya. Dia kata saya jauh pakcik. Pakcik ni ketawa je tuan-tuan. Pakcik ni kata, ya bani, wahai anak, anta jarullah, kamu adalah jiran Allah. Dia kata tak, saya 8 hari naik unta. Pakcik ni kata anta jarullah, kamu adalah jiran Allah ya. Sampai 3 kali disebut. Jadi budak ni pun tak puas hatilah. Dia kata pasal apa pakcik kata saya jiran Allah, 8 hari perjalanan daripada Madinah. Budak ni pun tanya pakcik tu, pakcik macam mana? 4 bulan perjalanan tuan-tuan. Maknanya nak bagi tahu, kita kalau susah kita banding dengan orang lain. Itu pengajaran dia tuan-tuan. Tuan-tuan belajar agama ni, tuan-tuan kena pandai mengambil pengajaran ya. Sebab tuan-tuan kuliah setiap malam, hujung minggu lagi kuliah duha, TV lagi tuan-tuan ya. Tanyalah ustaz, tanyalah ustazah, macam-macam kuliah. Tapi tuan-tuan, ramai orang walaupun datang kuliah tapi dia tak pandai mengambil pengajaran ya. Sebab itu Nabi selalu sebut, hendaklah orang yang hadir memberitahu kepada orang yang tidak hadir. Biasa tak tuan-tuan dengar? Orang yang hadir kena cerita pada orang yang tidak mendengar. Biasa tak? Tak biasa? Tak pernah dengar? Haji tak pernah dengar? Biasa kan? Biasa ya. Nabi selalu sebut ya, hendaklah orang yang hadir ya bagi tahu kepada orang tak hadir. Maknanya tuan-tuan datang, bila tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan kena bagi tahulah pada isteri, sebab isteri tak datang
ya, ataupun pada anak, pada jiran dan sebagainya. Kerana apa Nabi kata? Kerana kemungkinan orang yang tidak hadir tetapi dia dengar apa yang kita cakap, dia lebih faham daripada kita. Betul tak tuan-tuan? Kita dengar, ya, tuan-tuan dengar Ustaz sebut ayat 27, ayat 28, cerita orang Madinah pergi Mekah 8 hari naik kenderaan, ada orang berjalan kaki, ya. Kemudian, ya, kita pun balik, kita cerita ke isteri kita, kita cerita ke anak kita, ya. Kemudian, ya, bila kita cerita pada anak dan isteri, dia boleh hurai pula. Oh, dia kata memanglah, memang betul abah, dia kata kalau anak lah, ya, memang ada cerita ni, dia kata ada cerita dalam kitab tafsir, seorang budak muda dia pergi tolong seorang tua. Kita tak cerita lagi, anak kita dah bagi tahu dah, sebab anak kita sekolah agama, ya, dia mengaji agama, jadi dia tahu, dia tahu cerita tu. Oh, dia kata betul-betul ustaz dia bagi tahu. Maknanya tuan-tuan, walaupun anak kita tak datang kuliah, walaupun isteri kita tak datang kuliah, tapi dia tahu cerita tu, ya, dia boleh hurai pula. Apa pengajaran dia? Maknanya pengajaran dia ialah apa tuan-tuan? Supaya kita bersyukur, ya, kerana nikmat Allah bagi kita banyak. Tuan-tuan ingat tak tadi Nabi siapa yang minta Allah ajar dia cara bersyukur? Nabi siapa tadi tuan-tuan? Nabi siapa Haji? Nabi Nuh, Nabi Daud. Nabi Daud Ustaz sebut. Ustaz sebut Nabi Daud dia. Nabi siapa tuan-tuan? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan nanti masuk ni Facebook, tuan-tuan dengar balik. Kalau ustaz sebut Nabi Daud, mana ustaz salah lah, ya, minta maaf ustaz tersalah. Tapi sebenarnya ustaz sebut ialah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuan-tuan, ya, Nabi Sulaiman yang minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah ajar kepada dia cara mensyukuri nikmat kepada dia dan kepada dua ibu bapanya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita berdoa, kita jangan tinggal doa kepada mak ayah. Kerana doa kepada mak ayah itulah yang menjadikan doa kita mustajab. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan doa selama ni tak mustajab, tak dimakbulkan, apa sebab? Antaranya kerana tuan-tuan terlupa, ya, memasukkan doa kepada ibu dan ayah. Jangan lupa tuan-tuan. Doa pada mak ayah tu doa yang mesti kita buat. Ya, minta ampun untuk diri kita, minta ampun untuk dua ibu bapa. Ya, kita syukur atas nikmat Allah bagi pada kita. Begitu juga, ya, kepada kedua ibu bapa kita. Kerana tanpa mak ayah kita tak ada di dunia ni tuan-tuan. Ya, jadi Nabi Sulaiman punya doa. Ya, maknanya pengajaran dia, kita punya nikmat banyak. Ya, kalau kamu nak menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Kerana nikmat terlalu banyak. Daripada kita kecil tuan-tuan, sampai kita dah pencen ni kita kata, ya, ataupun nak pencen dah. Ya, bagi yang dah pencen lah. Maknanya banyak nikmat Allah bagi. Ya, boleh datang masjid walaupun badan tak sekuat macam dulu tuan-tuan, ya, tapi alhamdulillah ada banyak benda kita dapat. Ya, boleh datang masjid lagi, boleh dengar kuliah. Ya, orang lain mungkin sibuk masih di luar. Ya, tuan-tuan percaya tak ada orang yang masih belum solat maghrib dekat jalan tuan-tuan, kat highway tu, dekat luar ni masih ada orang belum sembahyang maghrib walaupun dah 8, dah dekat 8:30. Pasal apa tuan-tuan? Sibuk dengan dunia. Percaya tuan-tuan? Ya, alhamdulillah kita boleh sampai masjid, boleh sembahyang berjamaah, boleh sembahyang ba'diyah maghrib, boleh berdoa, boleh duduk dalam majlis ilmu. Ini semua nikmat yang Allah bagi. Tak boleh ditukar ganti dengan nikmat lain tuan-tuan. Sebab itu apa yang kita dapat, kita syukuri. Itulah pengajaran dia tuan-tuan. Ya, itu dia. Okey, ya. Kita sambung ayat 28. Mari kita tengok tuan-tuan. Ayat 27, ya. Allah seru manusia untuk datang buat haji. Sebab itu kalau ada orang Melayu, sebab satu kita tengok kan, kita tengok kereta besar, ya, pangkat besar, ya, keluar tu kita tengok segak lah, ini misi pangkat besar ni. Kita pun panggil, kita minta maaf Tuan Haji. Dia kata saya belum haji lagi. Kita kata apa ni, umrah pernah pergi? Umrah pernah. Umrah tu haji lah. Dia kata mana pula umrah dah. Kita salah faham tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kan Arab Saudi tahun ni, ya, wukuf dia hari apa tuan-tuan? Wukuf hari Jumaat. Ya, orang Melayu selalu sebut kalau wukuf hari Jumaat itu haji apa tu? Haji apa tuan-tuan? Haji akbar. Salah tuan-tuan. Tuan-tuan salah tu. Ya, sebenarnya yang disebut sebagai haji akbar ialah haji itu sendiri. Tak peduli dia jatuh pada hari apa. Kebetulan masa Nabi buat haji sekali, kebetulan wukufnya pada hari Jumaat.
Itu yang orang panggil haji akbar tu. Dia kata kalau wukuf Jumaat je haji akbar. Itu yang berpusu-pusu orang buat haji tahun ni tuan-tuan. Ya, bayar mahal pun bayar juga. Sebab dia kata nak boleh haji akbar ni ustaz. Oh, maknanya dia salah faham tuan-tuan. Ya. Sebenarnya wukuf hari apa pun dia tetap haji akbar. Jadi tuan-tuan kena betulkan. Kerana dalam Islam ada dua haji. Ada satu haji akbar, haji besar, satu haji kecil. Apakah haji akbar? Haji itulah haji akbar. Kalau umrah, umrah adalah haji kecil. Jadi kalau tuan-tuan tak pernah pergi haji akbar lagi, tapi tuan-tuan pernah pergi umrah, kalau orang panggil haji, tuan-tuan iyakan saja. Pasal tuan-tuan dah pergi haji, cuma haji kecil. Ya. Orang Melayu pula, haji kecil itu apa makna dia tuan-tuan? Apa makna haji kecil? Tak tahu. Haji kecil itu ialah dia pergi haji waktu dia kecil. Betul tuan-tuan. Sebab tu Ustaz kenal ramai orang. Kita panggil tuan haji kita pergi. Kita kata haji pergi haji tahun bila baru-baru ni? Saya pergi haji masa kecil Ustaz. Ustaz panggil saya haji kecil je. Kita salah faham tuan-tuan. Ya, haji besar kalau wukuf hari Jumaat salah. Haji kecil kalau pergi, sebab dia pergi tu sebelum dia akhir balik. Kebetulan mak bapak dia dapat pergi haji, tak ada siapa nak tinggal, dia tak ada tinggal dengan sesiapa, mak bapak dia bawa dia pergi sekali. Masa tu umur dia 7 tahun. Maka dia kata aku ni haji kecil. Dia kata tak tuan-tuan, haji kecil adalah umrah, haji besar adalah haji itu sendiri. Ya, sebab tu tuan-tuan jangan tertipu. Ya, sebab tu kena mengaji tuan-tuan. Kalau orang tak mengaji senang kena tipu tuan-tuan. Ya. Jadi bila kita balik pada cerita apa ni haji tadi, ya, orang Melayu selalu sebut, ya, dia kata masa apa tak pergi haji? Saya ni belum sampai seru. Biasa dengar kan? Belum sampai seru. Tuan-tuan, ni ayat 27 ni 1400 tahun lalu. Nabi kata, ya Allah kata wa'azzin finnas. Serulah manusia untuk buat haji. Ya, pasti mereka akan datang dengan berjalan kaki. Maknanya kesungguhan manusia nak buat haji tuan-tuan. Tuan-tuan tengok jemaah haji daripada negara lain tuan-tuan. Ya, yang bawa anak pun ada. Jemaah haji Malaysia Ustaz tak pernah tengok bawa baby, tak pernah. Jemaah haji Indonesia ada tuan-tuan. Jemaah haji daripada Pakistan, daripada India, daripada UK, daripada US, oh tu bawa anak kecil. Ya, berokong atas. Ya, atas apa ni? Apa kita panggil? Atas bahu tuan-tuan. Orang Malaysia alhamdulillah selesa, fokus buat ibadah. Ya, tapi orang negara lain tuan-tuan susah payah dia. Ya, jadi tuan-tuan jangan kecil hati kalau orang lain dapat mabrur. Tuan-tuan jangan kecil hati. Ya. Okey, ya, ayat 28. Liyashhadu manafi'alahum. Orang yang buat haji ni tuan-tuan, ya, mereka boleh menyaksikan liyashhadu. Mereka boleh menyaksikan apa dia tuan-tuan? Manafi'. Manafi' itu dalam bahasa Arab jamak bagi perkataan manfaah. Kalau satu singular manfaah. Kalau plural banyak manafi'. Banyak manfaat haji ni tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan tengok orang pergi haji macam tahun ni kita kata, ya, bukan tahun-tahun ni, tahun-tahun selalu biasa. Ya, ada doktor, jururawat dapat pergi haji. Pergi haji tu bukan pergi haji, dia bertugas. Ya, bertugas tuan-tuan. Attendant hospital pun dapat. Ya, pergi apa kita panggil? Pergi haji tu, ya, bekerja buka klinik Malaysia di Arab Saudi. Merawat jemaah haji yang sakit. Ya, jadi ada doktor pakar pun ada, MO, medical officer pun ada, jururawat, attendant hospital macam-macam tuan-tuan. Maknanya mereka pergi bertugas. Tetapi ya, masuk hari terakhir sebelum wukuf, klinik tutup. Maknanya kaki tangan Kementerian Kesihatan yang pergi ke Mekah, mereka boleh buat haji, mereka boleh wukuf, mereka boleh mabit di Muzdalifah, mereka boleh melontar di Mina, mereka boleh mempersiapkan ibadah haji mereka tuan-tuan, tak ada masalah. Itu manfaat tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang, nak tunggu ya kota tabung haji tak tahu bila, 10 tahun lagi, 15 tahun, tapi mereka dapat pergi dengan tujuan untuk bekerja, sambil bekerja boleh buat haji. Ada masalah tak tuan-tuan? Tak ada masalah. Ya, tuan-tuan tengok, bukan Kementerian Kesihatan Malaysia aja. Apa ni, kaki tangan apa kita panggil, kaki tangan kereta api tanah Melayu pun ada. Ya, kaki tangan apa tuan-tuan? Kaki tangan pos laju. Pos laju pun ada tuan-tuan. Mungkin sebahagian kawan-kawan tuan-tuan pun ada. Ya, pegawai ya kaki tangan pos laju. Ya, alhamdulillah dapat pergi tuan-tuan. Dia kata, saya ustaz, masa pandemik tu berasa nak berhenti dah, dia kata, kerja pos laju ni. Tapi alhamdulillah, ya. Alhamdulillah saya sabar sikit. Alhamdulillah nama saya naik ustaz untuk pergi tahun ni. Ya. Dia pun pergi buat surat apa ni, rayuan pada tabung haji,
Dia kata pihak tabung haji minta sangat kalau boleh isteri saya pun dapat pergi. Sebab tak ada mahram. Kalau saya dah pergi besok, isteri saya nak pergi dengan siapa? Dia pun buat surat rayuan, disokong oleh majikan. Alhamdulillah tuan-tuan, ya. Isteri pun dapat pergi. Cuba tuan-tuan bayang. Tak pernah kita terfikir tuan-tuan. Dia kata saya tak pernah fikir. Kalau saya kerja tabung haji, mana Sabah. Kalau saya kerja dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, mana Sabah. Saya kerja pos laju Ustaz, dia kata. Rupanya berkhidmat juga di sana. Allahu Akbar tuan-tuan. Nationwide pun dapat tuan-tuan. Ya, ramai tuan-tuan orang pergi dapat ni. Ya, dia bukan pakai kota tabung haji, tak ada tuan-tuan. Ini memang pergi bertugas. Alhamdulillah. Ya, dah lah pergi free. Ya, tiket kapal terbang, tempat tinggal, dapat allowance lagi, gaji jalan, ya. Pada masa yang sama dapat buat haji. Itu nikmat yang sangat besar tuan-tuan. Ya, liyashhadu manafi'a lahum ayat 28. Bagi tuan-tuan yang baru sampai, kita cerita bab haji dalam surah Al-Hajj, surah 22 ayat yang ke-27 selesai, ayat 28. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dulu-dulu haji tuan-tuan, ya, tahun ujung 80-an, 90-an tuan-tuan, ya. Zaman-zaman dululah, ya. Zaman saya pun muda-muda dulu tuan-tuan. Bila kita pergi umrah ke pergi haji tuan-tuan, kita pergi subuh, balik subuh, keluar je daripada masjid, tepi jalan tu orang berniaga tuan-tuan. Ya, jual kari pap, jual sandwich, mi goreng pun ada tuan-tuan, kuih tiaw, macam-macam. Ya. Sebahagian mereka jemaah daripada Indonesia. Mereka ni tuan-tuan, ya, pergi haji, ya, duit tambang saja tuan-tuan. Pergi tu duit tambang saja. Duit untuk kehidupan di sana tak ada. Untuk beli tiket pergi dan tiket balik. Sebab tak ada tiket, macam mana nak keluar visa? Tak boleh tuan-tuan, kena ada tiket. Ya, ataupun visa keluar, tiket mesti ada. Tidak, macam mana nak naik kapal terbang? Ya. Jadi mereka ni pergi dengan duit tambang saja. Tapi mereka cari kehidupan dengan meniaga di sana. Dulu zaman tu mudah tuan-tuan, zaman sekarang berat sikit lah. Ya, zaman dulu mudah. Ya. Tuan-tuan nak cari kuih apa tuan-tuan? Ya, kuih masak lodeh, kuih apa tuan-tuan? Kuih kari pap, kuih gelang, kuih Allahu Akbar, semua ada tuan-tuan. Dan mereka tu meniaga tuan-tuan, ya. Kadang kita berjalan, ya, kita nak beli makanan lah, nak beli bakso ke beli mi ke apa tuan-tuan, ya, kita pun tanya, bapak dari mana? Ya, dia kata saya dari Sumatera pak, saya daripada Jogja, macam-macam dengar. Ya, kita pun borak-borak, dia kata, dengar bahasa kita, dia kata, Pak Ustaz dari Kuala Lumpur. Dia kata ya, alhamdulillah dari Kuala Lumpur. Ya, dia kata ni Pak Ustaz kali keberapa datang bawa jamaah haji? Kita kata alhamdulillah, ya, 2-3 kali lah dah datang, alhamdulillah. Ya, dia dah tanya kita pun tanya dia. Kita kata ni apa, bapak dah berapa kali? Saya alhamdulillah pak, kali ke-7. Jual kari pap 7 kali tuan-tuan. Pergi haji 7 kali. Ustaz yang bawa jemaah pun baru 3 kali. 7 kali tuan-tuan. Maknanya Allah buka rezeki kepada sesiapa saja yang bersungguh tuan-tuan. Allah bagi tuan-tuan. Dia tak kerja dengan Nationwide, tak kerja dengan KTM, tak kerja dengan kementerian, tak kerja dengan mana-mana pun. Meniaga kari pap aja tuan-tuan. 7 kali pergi haji dah. Malu, kita dengar tu malu tuan-tuan. Sebab tu jamaah haji Indonesia kadang kita tengok muda-muda tuan-tuan. Ya, kita yang pergi banyak orang pencet. Sebab tu kementerian, ya, kesihatan terpaksa bawa tabung haji, terpaksa bawa ramai staf. Sebab nak papah pakcik-pakcik ni nak tolak wheelchair. Ya, kalau jemaah Indonesia kita tengok sihat-sihat tuan-tuan. Ustaz pun pengalaman masa nak melontar tuan-tuan, nampak jemaah haji Indonesia, kita duduk belakang dia je. Dari segi badan besar kita lagi. Tapi dari segi kekuatan dia tuan-tuan, oh, dia rempuh tu semacam. Kita tak berani nak rempuh tuan-tuan. Ya, jadi dia duduk depan, kita duduk belakang. Kita boleh ya Pak? Boleh. Ya, tak ada masalah. Bisa. Kita pun duduk belakang. Alhamdulillah tuan-tuan. Maknanya nak bagi tahu kesungguhan manusia ni. Jadi manfaat haji terlalu banyak. Wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya manusia sentiasa boleh mengingati Allah. Tuan-tuan kalau belajar bahasa Arab, perkataan liyashhadu dan perkataan wa yazkuru ni dua-dua dalam fi'lun mudhari'. Orang putih panggil present tense tuan-tuan. Present tense ni dalam bahasa Arab tuan-tuan, ya, dia menunjuk pada makna berterusan. Sesuatu yang continuous, yang berterusan, ya. Maknanya sentiasa boleh melihat manfaat haji itu. Sentiasa boleh berterusan, boleh mengingati Allah, menyebut nama Allah. Ya, tuan-tuan duduk di tanah suci ni tuan-tuan, orang tak ingat benda lain. Ingat nak solat je tuan-tuan. Lepas solat nak solat lagi, nak baca Quran, nak tawaf, nak berzikir, nak sedekah, nak maknanya ingat ibadah je tuan-tuan. Ya. Kita tuan-tuan nak pergi mana-mana, kalau handphone tertinggal, sibuk, pusing balik, U-turn tuan-tuan, ambil handphone.
Tapi kalau nak pergi haji tu tinggal handphone, biarlah tuan-tuan. Tak ada apa tuan-tuan. Ya, sebab kita tak nak disibukkan dengan dunia tuan-tuan. Ada orang ya, handphone tu tinggal langsung. Ya, balik ke Malaysia besok baru buka handphone. Beribu apa ni mesej masuk tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak nak campur dengan dunia tuan-tuan. Ada orang macam tu. Bukanlah salah buat handphone sebab nanti nak telefon keluarga apa semua senang. Ya, tapi nak bagi tahu ada orang yang kerjanya sentiasa mengingati Allah, menyebut nama Allah. Terutamanya bila tuan-tuan? Fi ayyamin ma'lumat. Pada hari-hari yang sudah dimaklumi. Bila tuan-tuan? 10 hari awal Zulhijjah. Kita sudah berada pada ni malam 7 tuan-tuan. Ni malam ke-7. Siang tadi 6 Zulhijjah. Ni malam 7. Berapa hari lagi tuan-tuan? Tak lama dah. Ya 10 hari. 10 hari terbaik dalam setahun. The best 10 days ya of the year tuan-tuan. Hari yang terbaik, khairul ayyam, afdalul ayyam fis sanah. Ya, 10 yang terbaik dalam sepanjang hari tuan-tuan, sepanjang tahun. Maknanya tuan-tuan, kalau banding dengan 10 hari Ramadan, ya, Ramadan kelebihan malam. Ya, layali Ramadan. Tetapi kalau Zulhijjah siang dia tuan-tuan. Ya, siang paling hebat. Sebab itu tuan-tuan, malam Ramadan hebat kerana ada malam qada, ada 10 malam terakhir. Tapi siang Zulhijjah dia hebat kerana ada hari Arafah. Dia ada hari menyembelih Yaumun Nahar pada hari yang ke-10. Oh, itu paling hebat tuan-tuan. Tidak ada ya yang lebih hebat daripada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Wal fajri wal layalin ashar, demi waktu fajar dan demi ya 10 hari atau 10 malam tuan-tuan. Bilakah hari tersebut? Ibnu Katsir, para ulama tafsir dulu dan sekarang tuan-tuan menyebut 10 terawal dalam bulan Zulhijjah. Doa ya dimustajabkan. Kita punya ibadah diganda pahala tuan-tuan. Ya, tuan-tuan ambil peluang. Ya, ambil. Kalau boleh puasa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sihat, tak sakit, tak demam, tak apa tuan-tuan, ya puasalah. Ya, Isnin dan Khamis terbaik. Ya, Isnin dah berlalu dah. Ya, Khamis terbaik, ya tuan-tuan ni. Ya, maknanya apa kita panggil? Ya, Rabu, besok Khamis, ya yang terbaik. Ya, tak ada lagi dah. Kita hanya jumpa dalam 10 hari, ada 2 Isnin dan Khamis tuan-tuan. Ya, masuk waktu kita bagi laluan pada azan. InsyaAllah kita sambung lepas ni tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan ada soalan silakan. Kalau ada melalui apa kita panggil ya, WhatsApp pun boleh tuan-tuan ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Saduan. La haula. La haula.
Kita sambung sikit Ustaz, tuan-tuan ya. Jadi ayat ni tuan-tuan, ayat yang ke-28 ya. Jadi malam ni 2 ayat insya-Allah. Tuan-tuan ada soalan sila boleh hantar ke WhatsApp tuan-tuan ya. Mungkin pihak apa ni AJK boleh bantu ya. Jadi wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Ayyamin ma'lumat para ulama tafsir menyebut adalah 10 hari. Ya, ayyamul ashar ya, 10 hari min awail syahri Zulhijjah, daripada awal-awal bulan Zulhijjah, 10 hari. Hari yang terbaik dalam setahun, hari yang mustajab doanya tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau banding malam qada, walaupun kita tahu qada itu pada malam yang 10 malam terakhir tu. Dalam hadis Nabi sebut taharrau lailatul qadri. Dalam hadis yang sahih Bukhari, sahih Muslim ada sebut taharrau lailatul qadri, carilah malam qadar itu fil ashril awakhir, pada 10 terakhir ya Ramadan, min syahri Ramadan. Maknanya nak bagi tahu tuan-tuan, malam mana kita tak pasti. Betul tak tuan-tuan? Malam qadar tak pasti. Mungkin malam 21, 23, 25, pernah berlaku malam 24. Tapi pada ya 10 awal Zulhijjah, hari Arafah, tuan-tuan dah tahu tak bila hari Arafah? Dah tahu tuan-tuan. Hari Arafah hari yang ke-9. Ya. Nanti orang tanya pula, kita nak ikut Malaysia ke ikut Saudi? Ikut Malaysia tuan-tuan. Ya, sebab yang di Saudi itu namanya Arafat. Arafat, ain ra fa alif ta, Arafat. Arafat tu mana apa? Tempat. Yang kita puasa Arafah, beza tuan-tuan. Satu Arafat, satu lagi Arafah. Arafat tempat wukuf, itu memang tak ada pilihan. Itu semua di Mekah saja. Arafat di Mekah. Ya, di apa kita panggil ya, Arafat tu yang kita duk panggil Arafah tu lah. Sebenarnya yang Arafah itu ialah harinya. Ya, sebab itu penentuan hari Arafah kita kena tengok anak bulan di negeri masing-masing. Sebab tu di Malaysia baru-baru ni tengok anak bulan tak tuan-tuan? Tengok anak bulan. Nampak ke tak nampak? Macam biasalah tuan-tuan. Nampak ke? Mana nampak tuan-tuan? Tak nampak. Kalau nampak, kita akan 1 hari bulan Zulhijjah sama macam Saudi hari Khamis. Tapi kita 1 Zulhijjah hari Jumaat. Ya, ni malam ni. Saudi ni malam 8 Zulhijjah tuan-tuan. Kita 7 Zulhijjah. Mana kita lambat sehari. Ada masalah? Tak ada masalah. Jadi kita nak ikut mana untuk, kalau tuan-tuan nak wukuf, tuan-tuan kena ikut Saudi lah. Tapi sebab tuan-tuan tak wukuf, nak wukuf macam mana? Wukuf di Mekah aja. Maka kita puasa Yaumul Arafah, saum Yaumil Arafah, puasa pada hari Arafah pada hari Sabtu. Walaupun pada hari Sabtu di Saudi hari raya, tak ada masalah tuan-tuan. Kerana menentukan ya 1 Zulhijjah, menentukan bila berlakunya Yaum Arafah, itu masing-masing negara kena tengok anak bulan. Melainkan negara-negara yang berada pada zon waktu yang sama, ya, pada garis bujur yang sama tuan-tuan. Maknanya pada longitude. Kalau tuan-tuan belajar matematik dulu, dia panggil longitude yang ke atas tu. Ya, longitude ya. Maknanya yang garis bujur. Macam Saudi kita kata Yaman, ya, ataupun Jordan, Palestin, itu zon waktu sama. Masuk waktu Zuhur, Asar, Maghrib lebih kurang sama. Kita dengan Saudi berapa jam beza tuan-tuan? Berapa jam lebih kurang beza? Ya, berapa? 5 jam tuan-tuan. Maknanya kita punya zon waktu jauh. Macam ni sekarang kan. Sekarang pukul 9, lebih kurang pukul 9. Maknanya Saudi pukul berapa ni? Tolak berapa jam? Tolak 5 kan? Maknanya pukul berapa sekarang Saudi tuan-tuan? Pukul 4. Ya, baru nak masuk pukul 4, 3 lebih. Ya, 3.55 lebih kurang nak masuk pukul 4. Jauh beza tuan-tuan. Ya, 5 jam. Sebab tu kita tengok di tempat kita masing-masing. Kalau nampak, nampaklah. Kalau tak nampak, kita cukupkan 30 Zulhijjah. Sebab tu baru ni tak nampak, sebab tu kita cukupkan 30 Zulhijjah. Hari Khamis di Malaysia baru ni 30 Zulhijjah. Di Saudi dah 1 Zulhijjah, 30 Zulkaidah, sorry. Ya, di Saudi sudah 1 Zulhijjah. Macam tu kaedahnya tuan-tuan. Jadi kita ikut tempat kita. Jadi kalau tuan-tuan nak puasa, cantik puasa besok. Sebab Khamis. 1 je ada Khamis dalam 10 hari ni. Isnin dah lepas dah. Khamis esok je tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan sihat, tak ada apa-apa, puasalah. Kalau tidak pun tuan-tuan, ambillah hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah adalah hari yang ke-8 Zulhijjah. Maknanya hari Jumaat. Ya, dan tuan-tuan puasa kemuncak. Kemuncak adalah pada hari Sabtu. Hari Sabtu tu ialah hari apa tuan-tuan? Hari apa tadi? Hari Arafah. Ya, jadi tuan-tuan jangan tinggal.
Hari Arafah ni Allah ampun dosa 2 tahun berturut-turut tuan-tuan. Ya, tapi tuan-tuan jangan ingat kalau dosa mencuri, dosa minum arak, dosa judi, oh tu tak boleh tuan-tuan, tu tak boleh ampun. Itu ampun melalui taubat. Ya, kalau ambil hak orang, tuan-tuan kena pulangkan baru Allah terima taubat. Ya, tapi kalau berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita dengan Allah saja. Dosa-dosa kecil sederhana insya-Allah Allah ampun tuan-tuan. Tapi dosa besar berhajat pada taubat. Ya, ada mekanisme dia, ada cara kaedah dia tuan-tuan. Ya, okey. Jadi kita tumpu pada korban pula tuan-tuan. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, atas apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka, pada kita lah tuan-tuan. Min bahimatil an'am, daripada al-an'am binatang ternak. Makna yang boleh disembelih untuk korban ini hanya binatang ternak. Kalau kita tuan-tuan pemburu masuk hutan, jumpa kita kata lembu liar tak boleh lah buat korban, pasal dia bukan binatang ternak. Ya, jadi kalau dia bukan binatang ternak tak boleh. Jadi makna 4 lah. Ya, kita ada kambing, kita ada lembu, lagi 2 lagi tuan-tuan. Kambing, lembu lagi. Apa dia? Kerbau, satu lagi. Unta lah, 4. Yang tuan-tuan dok sebut kibas tu apa dia? Kibas tu kambing tuan-tuan, sama. Ya, cuma yang afdal kibas lah, seperti mana Nabi biasa buat. Kibas tu plural, banyak tuan-tuan. Kalau satu kita panggil kabsyah. Bukan kabsah. Kabsah nama apa ni? Nasi tuan-tuan, nasi kabsah. Ini kabsyah dengan shin. Ada beza tuan-tuan. Tuan-tuan jangan salah sebut. Dia bagi seekor-seekor kambing nanti tuan-tuan kat tuan-tuan. Ya, kita minta nasi dia bagi kambing. Ya, jadi kabsyah dengan shin. Kalau ramai, kalau banyak, kibas. Itu yang Nabi sembelih ketika korban. Kerana apa tuan-tuan? Kerana biri-biri ni paling banyak bulu. Mudah-mudahan, ya, memang tak ada hadis lah sebut, tapi para ulama sebut mudah-mudahan sebanyak mana bulu kambing itu, sebanyak itulah Allah naikkan darjat kita tuan-tuan. Sebanyak itu Allah ampunkan dosa kita. Sebab korban memang untuk ampun dosa. Sebelum darah tu jatuh ke bumi tuan-tuan, Allah dah ampun dosa tuan-tuan. Yang sampai kepada Allah bukan daging. Yang sampai kepada Allah bukannya darah, tetapi yang sampai takwa. Ya, takwa daripada kita tuan-tuan. Ya, yang sampai kepada Allah walakin yanalu taqwa minkum. Ya, yang sampai ialah takwa kita, ikhlas kita tuan-tuan. Okey, orang tanya pula, mana nak korban Ustaz, di Malaysia ke di luar negeri? Tuan-tuan, tengok Quran cakap. Ya. Tadi kita sebut bahimatil an'am, mesti binatang 4 kaki. Satu lagi tuan-tuan. Ayam boleh sembelih tuan-tuan? Sembelih boleh, tapi dia tak jadi korban lah. Ya, sebab dia mesti syarat mesti 4. Tapi tuan-tuan jangan buat lawak pula tuan-tuan. Dia kata apa susah Ustaz? Ya, kita sembelih 2 ekor ayam kan 4 kaki. Jangan buat hal tuan-tuan. Ya, jadi sembelih ayam tak ada hal, boleh. Nak buat makan, panggil kawan makan boleh, tapi sebagai binatang korban hanya bahimatil an'am. Ya, binatang ternak 4 kaki. Apa kelebihan kalau kita buat korban tempat kita tuan-tuan? Fakulu minha. Sebab Allah kata maka makanlah sebahagian daripada daging korban. Jadi kalau tuan-tuan korban di tempat sendiri, yang pertama tuan-tuan boleh menyaksikan binatang tu. Sunat kita melihat binatang tu. Walaupun tuan-tuan tak menyembelih, tuan-tuan masuk korban, ya, yang menyembelih orang lain, tapi tuan-tuan datang menyaksikan. Ya, tuan-tuan yang baca, ya, apa ni lafaz, apa kita panggil sembelihan tadi. Yang menyembelih orang lain, sebab kita tak berani. Ya, mungkin takut darah ke apa ke. Jadi jangan tuan-tuan buat pula, nanti kambing tak tombang, tuan-tuan tombang pula. Ya, jadi bagi orang lain yang berani. Ya, tak apa tuan-tuan. Tapi tuan-tuan yang baca. Ya, nak sembelih tu, bila kita sembelih apa baca tuan-tuan? Nabi baca bismillahi wallahu akbar atau bismillahi Allahu akbar. Ada tak ar-Rahman ar-Rahim? Tak ada. Tuan-tuan jangan buat hal. Ya, sebab kadang-kadang ustaz-ustaz pun lupa tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak sebut ar-Rahman ar-Rahim ketika menyembelih? Tak boleh tuan-tuan. Makruh hukum ni. Ya. Sebab itu korban ada tata cara, ada SOP yang kena ikut. Ya, macam tuan-tuan keluar rumah kan. Bila kita keluar rumah, kita tak sebut bismillahirrahmanirrahim. Bila kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Tu nak keluar rumah. Bila kita nak sembelih, bismillahi wallahu akbar. Bila nak tawaf, bismillahi Allah. Dia ada kaedah tu, bukan main hentam aja, tak boleh tuan-tuan. Ya, kadang-kadang ustaz tengok ada orang nak menyembelih tu Allahu akbar, Allahu akbar. Itu bukan masanya tuan-tuan. Ya, Allahu akbar tu lepas solat. Ya, tu takbir muqayyad tuan-tuan.
Jadi kalau tuan-tuan nak takbir boleh, tapi nak sembelih tu bismillahi wallahu akbar. Jangan terlajak Ar-Rahman Ar-Rahim. Kerana sifat Ar-Rahman Ar-Rahim tidak sesuai dikenakan ketika kita menyembelih. Kerana ketika kita menyembelih maknanya ada binatang yang terkorban. Kalau binatang tu jantan maknanya jadi janda lah isteri dia. Jadi apa kita panggil, jadi yatim anak-anak dia tuan-tuan. Maknanya dia kehilangan bapa dia. Tapi kalau kita nak fikir begitu, tak korban kita tuan-tuan. Jadi korban tetap korban. Sebab itu lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim tidak digandingkan dengan lafaz Bismillah pada waktu kita menyembelih. Ini Nabi yang ajar, kita kena ikut tuan-tuan. Kalau ada ustaz-ustaz terlajak tersalah, tuan-tuan ingatkan, Ustaz, Bismillahi wallahu akbar, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan perasan tak dalam Quran ada satu surah yang bila kita baca Quran ni kita sebut Bismillahirrahmanirrahim kan? Ada satu surah ni tuan-tuan, bila kita baca makruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak dalam Quran tuan-tuan? Surah apa tu? Surah At-Taubah tuan-tuan. Pasal apa tak baca Bismillahirrahmanirrahim? Kerana surah At-Taubah cerita perang. Sebab tu nama lain bagi At-Taubah adalah Al-Bara'ah. Maknanya kebebasan, berlepas diri, kerana apa tuan-tuan? Kerana peperangan ni menyebabkan kematian. Ada orang terbunuh, ada orang cedera, ada orang tercabuk kepala, ada orang macam-macam tuan-tuan. Jadi tidak sesuai lafaz dengan nama Allah yang Maha Pemurah Maha Penyayang tu dikaitkan. Tuan-tuan, agama ni ada tata caranya, kena ikut SOP-nya tuan-tuan. Seperti mana kita sanggup ikut SOP Kementerian Kesihatan Malaysia, dalam ibadah pun kena ikut peraturan. Jangan main tam je tuan-tuan. Kena belajar, kena mengaji tuan-tuan. Kalau tak tahu tanya. Itu kaedah dia. Jadi kalau kita menyembelih di tempat kita, kita dapat tabarrukan, ambil berkat makan daripada daging korban. Nabi ketika menyembelih 63 ekor unta pada hari pertama tuan-tuan. Nabi sembelih selesai. Hari raya pertama selesai. Tak ada sambung hari raya 2, 3, 4. Walaupun boleh, tapi Nabi pastikan selesai tuan-tuan. Nabi minta sahabat masak, Nabi makan dagingnya dan Nabi hirup kuahnya tuan-tuan. Jadi bagi perempuan ataupun tuan-tuan yang masak nanti, masak makanan daging korban yang berkuah, supaya kita boleh buat macam Nabi, makan daging dan dihirup kuahnya. Sahabat kata kami tengok Nabi hirup beberapa kali tuan-tuan, paling kurang 3 kali. Mana makan, hirup kuah. Nak hirup kuah tak boleh masak kering, kena masak yang apa kita panggil, yang berkuah. Apa pun tak ada masalah tuan-tuan, yang penting berkuah. Tak mesti sup lah, apa-apa sajalah, gulai ke apa, tapi boleh dihirup kuah dia. Jadi kalau tuan-tuan korban di tempat lain, tuan-tuan tak dapat. Itu yang kadang-kadang tuan-tuan, tak salah kita korban di luar, silakan. Somalia, Kampuchia, boleh tuan-tuan, tempat-tempat yang susah ni. Tetapi kita hanya dapat bahagian kedua. Kerana Quran sebut, fakulu minha, makanlah sebahagian daripada daging korban itu, wa at'imu, dan berilah makan kepada al-ba'is al-faqir, kepada orang sengsara dan orang fakir. Dia kata memanglah ustaz, di sana kampung Cam tu, duduk di Kampuchia tu banyak orang susah. Kita tak nafi tuan-tuan. Tuan-tuan akan dapat kelebihan ni. Tetapi tuan-tuan jangan lupa korban tempat sendiri. Kalau tuan-tuan ada duit, korban dua-dua tempat. Di luar pun buat, sebab boleh membantu golongan miskin di sana, anak-anak yatim ni tuan-tuan. Dan kita juga boleh korban tempat kita, supaya kita dapat makan sedikit daripada daging korban dan dapat hirup apa tadi tuan-tuan? Apa kita hirup? Kuah dia tuan-tuan. Jangan ditinggalkan sunnah Nabi ni tuan-tuan. Nampak macam kecil, tetapi tak kecil tuan-tuan. Bila Nabi buat, mana benda tu signifikan, benda tu penting tuan-tuan. Itulah ceritanya. Kalau orang tanya kita mana afdal ustaz, dari segi tempat di mana ramai orang susah, mungkin tempat lain. Tetapi kelebihan untuk makan dan minum, hirup kuah dia, yang ini kita hanya dapat kalau kita menyembelih tempat kita tuan-tuan. Yang ini kadang-kadang kita terlupa kerana kita tak tahu macam mana kaedah Nabi melaksanakan korban tersebut. Okey tuan-tuan, itulah yang boleh Ustaz kongsi pada malam ni. Ada soalan apa-apa ke? Tuan-tuan ada nak tanya? Tengok dalam WhatsApp pun nampak tak ada. Oh, ada satu soalan. Ada 2 soalan. Jadi soalan biasa disebut tentang mengulangi umrah. Umrah ni Nabi tak ulang umrah tuan-tuan. Dalam mazhab Malik, sekali datang haji, sekali saja umrah. Masa kita datang, kalau tuan-tuan buat tamatuk, sekali saja. Dalam mazhab Malik tak boleh lebih pada sekali. Dalam mazhab Imam Ahmad sama tuan-tuan. Yang boleh ulang ni mazhab kita Syafi'i. Tetapi yang diulang adalah untuk orang yang nak buat badal umrah tuan-tuan.
Maknanya tuan-tuan datang, tuan-tuan dah buat umrah, tuan-tuan buat badal umrah untuk orang telah meninggal dunia. Contoh kita ada pak saudara ni nak pergi umrah dulu, tapi dia meninggal. Ya, jadi oleh kerana dia meninggal tak sempat buat. Ya, jadi apa ni, anak saudara kita pun, apa ni, isteri dia pun kata, dia kata apa, Mat nak pergi haji ni, tolong boleh tak tolong buat badal umrah untuk pak saudara yang meninggal. Jadi kita buat tu atas pihak yang meninggal tadi. Tuan-tuan jangan ulang tuan-tuan punya umrah. Ya, orang Melayu selalu dia ulang sampai 7 kali. Sebab dia dengar cerita 7 umrah sama dengan 1 haji. Tak sahih tuan-tuan. Ya, jadi maknanya kalau kita nak buat umrah, nak ulangi umrah untuk orang yang sudah meninggal dunia, kita tolong kawan-kawan kita yang belum buat. Kita kata kawan baik kita di Malaysia, ya, sembahyang 1 saf meninggal tadi, ya, ataupun sakit dia tak mampu nak pergi. Jadi kita buat badal umrah untuk dia. Kan lebih baik tuan-tuan. Kita pun dapat pahala, kawan yang kita buat badal tu pun dapat pahala tuan-tuan. Ya, itu jauh lebih baik. Itu yang pertama tuan-tuan, ya. Jadi tak payah bersusah payah, malah tabung haji pun tak menggalakkan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak fokus kepada manasik haji. Ya, ada orang yang dia pulun umrah tuan-tuan, sampai hari wukuf flat dia tuan-tuan, jatuh dia. Ya, jadi tuan-tuan salah memberi keutamaan, ya. Kemudian apa lagi, nombor 2, ya, cara pengagihan daging korban pada kena bahagian kepada 3 bahagian ke macam mana? Ya, betul. Seperti mana lembu, ya, 3 bahagian sama juga tuan-tuan. Ini pembahagian paling mudah. Ya, ini para ulama fuqaha buat 1/3 untuk orang yang masuk korban, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk hadiah. Tetapi tuan-tuan, para ulama dah bincang panjang, yang afdalnya ialah yang paling banyak kepada sedekah. Ya, sebab kita sembelih tuan-tuan, bukan kita nak makan sendiri. Kita nak makan sebab ada perintah. Ya, walaupun perintah ni tidak wajib. Kalau perintah ni wajib, tuan-tuan tak boleh sembelih korban di tempat lain. Sebab tuan-tuan wajib makan daging. Tak kan? Dia tidak wajib hukum dia. Walaupun fakulu minha, tu fi'il amar, perintah. Tapi perintah di sini bukan dengan makna wajib, tidak. Ya, al-amru huna la apa kita panggil, ya, la yufidul wujub. Dia tidak menunjuk pada makna wajib, tak. Tapi dia menunjuk pada makna nadab, itu ataupun sunat tuan-tuan. Masnun, benda tu sunat. Ambil sikit, ya, ambil bahagian daging dia, ambil bahagian hati dia sikit dalam organ dalaman, masak tuan-tuan, dimakan dan dihirup kuahnya tuan-tuan. Ya, mana tuan-tuan nak makan dengan nasi ke dengan roti tak ada masalah. Yang penting dia makan daging korban tu dan dia punya kuahnya dapat dihirup. Dimakan dengan nasi ke apa, silakan, tak ada masalah. Nabi tak sebut secara detail tuan-tuan. Ya, orang Arab dia makan roti, tak makan nasi macam kita. Kemudian apa lagi? Kemudian dari segi apa tadi? Ya, pembahagian. Samalah. Tuan-tuan ambil sikit sudahlah tuan-tuan. Maksimum tuan-tuan ambil 1/3. Sama macam apa ni, lembu sama tuan-tuan, tak ada beza. Unta baik, kerbau ke, lembu ataupun kambing sama tuan-tuan. Ya. Cuma kalau kita lebihkan kepada sedekah itu lebih utama. Tapi hadiah jangan lupa. Ya, jiran-jiran yang dekat tu bagilah, ya, sedikit sebagai tanda hadiah. Ya, kerana 3/3 tu kita kata ada peruntukan dia. Ya, kita ambil sikit, bagi hadiah sikit, yang lebih majoriti tu kita bagi untuk sedekah. Itu yang terbaik tuan-tuan. Ya. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, ya, selamat meneruskan ibadah 10 Zulhijjah. Ya, tuan-tuan yang berniat nak puasa esok silakan teruskan. Tetapi jangan lupa, ya, kalau tuan-tuan tak sihat atau sakit, ya, mungkin tak boleh nak puasa besok, jangan lupa tuan-tuan, pada hari Jumaat, hari apa tadi? Tarwiyah. Dan hari 9, ya, hari Yaumul Arafah. Ikut Malaysia, bukan ikut Saudi tuan-tuan, ya. Sebab itu semua negara yang berbeza matlak, yang berbeza dia punya garis bujurnya, zon waktunya, semua tengok anak bulan. Termasuklah negara kita tuan-tuan, ya. Kemuncak kalau tak boleh juga puasa hari lain, jangan lupa Yaumul Arafah, hari yang ke-9, hari Sabtu. Jangan lupalah tuan-tuan, usahakan. Kecuali orang perempuan tu uzur, tak boleh nak puasa, ya. Tapi paling kurang dia menyediakan makanan untuk sahur untuk keluarga dia dan menyediakan makanan berbuka. Ya, man fatara shaiman, sesiapa yang menyediakan makanan untuk orang berpuasa, mudah-mudahan dia dapat pahala macam orang yang berpuasa juga. Paling kurang orang perempuan, ya, ada kelebihan menyediakan makanan tuan-tuan. Sekadar tu, wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.